Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Okey, pada meeting malam ni melalui Google Meet bagi subjek VKMB 2041 Pembangunan Masyarakat 4. Jadi tajuk untuk kumpulan kita buat pada malam ini adalah seperti berikut, iaitu pengukuhan prosedur operasi standard SOP semasa pandemik COVID-19. Okey, ahli-ahli kumpulan adalah saya sendiri iaitu Muhammad Zalimi bin Yusuf, nombor matrik 258712. Lain? Saya Nur Sabrina binti Salimah, nombor matrik 258786. Saya Nur Azhar Mil Azhar 258755. Saya Junaina binti Buyung 258538. Dan saya Bong Kuang Hui 258476. Okey. Dan draft untuk meeting pada malam ni disediakan oleh setiausaha kita iaitu Nur Azam bin Azhar selaku setiausaha dalam perancangan projek yang akan kita bentangkan sekejap lagi. Okey, projek ini disediakan untuk Encik Nik Alif Hakimi bin Muhammad Fazil. Okey. Tentatif adalah projek seperti berikut. Pengenalan projek yang kita bakal bina yang akan dicadangkan iaitu pengukuhan prosedur operasi standard SOP semasa pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, pada masa ini kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Bersyarat atau PKPB, dan kami ahli-ahli kumpulan 6 dalam pembangunan masyarakat 4 iaitu kumpulan G Fakulti Awam dari PACE Johor Bahru ingin menganjurkan satu program wawancara bertajuk pengukuhan prosedur operasi standard SOP semasa pandemik COVID-19 yang disampaikan oleh ahli panel iaitu pegawai polis dari IPD Kota Tinggi. Itu jemputan bagi wawancara tersebut. Jadi prosedur operasi standard SOP bagi kawalan pergerakan PKP ini, kami akan menemu ramah pegawai tersebut dan bertanyakan mengenai tentang pelaksanaan perintah SOP di kalangan warga di daerah Kota Tinggi, terutamanya kami menekankan kepada sektor perniagaan dan juga sektor makanan, iaitu kedai makan dan juga restoran terhadap SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan seterusnya objektif kajian yang ingin kumpulan kami sampaikan melalui tajuk ini adalah iaitu untuk meningkatkan kesedaran komuniti, iaitu sasaran untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan semasa pandemik COVID-19. Okey, yang kedua, bagi melengkapkan komponen kerja khusus secara berkumpulan dalam subjek pembangunan masyarakat 4. Merancang dan memimpin program, melaksana dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. Iaitu yang keempat, memupuk rasa keprihatinan dan mengerat hubungan silaturahim di antara pelajar dengan masyarakat, khususnya dengan golongan tersasar dan juga dengan penguatkuasaan yang dijalankan di daerah Kota Tinggi dan daerah-daerah yang lain juga. Dan yang terakhir sekali, iaitu untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada pelajar dan masyarakat mengenai pentingnya dalam mengamalkan SOP bagi mencegah penularan wabak pandemik COVID-19 ini. Okey, seterusnya saya lepaskan kepada setiausaha untuk bagi membentangkan kerja yang telah dibuat untuk disampaikan kepada Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bahagian part saya adalah yang pertama adalah berkenaan komuniti sasaran. So, komuniti sasaran yang kita target dalam kita punya inilah projek kita kali ini adalah untuk para peniaga kecil ataupun gerai dan juga termasuklah dengan restoran sekali lah.
Dan yang kedua, kita akan kepada peniaga-peniaga dan sektor peruntukan. Ketiga adalah pengusaha gimnasium dan yang keempat adalah untuk komuniti setempat lah. So memandangkan kita punya ni ada kekangan lah di mana Facebook Live ni kita target dalam 20 orang. So kita akan move kepada khasnya kepada bidang-bidang yang terlibat SOP ni secara langsung lah. So kita ambil lebih kepada pengusaha-pengusaha dan peruncit lah. Dan yang seterusnya adalah butiran program. So tajuk program ni saya ulang balik adalah pengukuhan prosedur operasi standard SOP semasa pandemik COVID-19. Dan ahli panel jemputan kita adalah bernama Inspektor Nur Nazliana binti Akbar daripada IPD Kota Tinggi. Dan manakala tarikh program yang kita rancang ni adalah pada 16/4/2021 bermula jam 9 pagi hingga 11 pagi tu dia punya tempoh masa Facebook Live tu lah. Tapi program ni bermula start daripada pukul 8 pagi yang akan kita bentangkan nanti kemudian. And then dia punya tempat tu maknanya tak ada tempat yang kita akan sediakan, maknanya kita lebih kepada secara macam ni lah, secara tidak bersemuka. So kita gunakan platform Facebook Live dan bilangan peserta seperti mana saya cakap tadi kita terhad disebabkan kita tak dapat nak bersemuka. Jadinya lebih kita target dalam 20 orang sajalah. And then seterusnya akan model pelaksanaan program ni akan disampaikan oleh Puan Jun. Di mana macam saya cakap tadi lah, kita daripada segi program tu 2 jam saja tapi kita start daripada pukul 8 lah. Dan spesifiknya oleh Puan Jun akan ceritakan pasal benda ni. Okey, saya Junaina binti Buyung. Hari yang ditetapkan lah. Masa dan acara akan ditentukan, sudah ditentukan. Masa adalah bermula pada 8 pagi. Acara adalah pengerusi yang bertugas di IPD Kota Tinggi mewakili kumpulan untuk bertemu panel jemputan dan bersarapan bersama. Okey, pada jam 8.30 pagi pula menggunakan panel akan menggunakan Facebook Live dan para peserta dijumpa untuk bersiap sedia. Pada jam 8.40 pagi pula pengerusi menyampaikan kata-kata aluan. Pada pukul 9 pagi, ahli panel akan menyampaikan penerangan berkenaan tajuk program dan program akan bermula pada jam 9 pagi tersebut. Tajuk program adalah pengukuhan prosedur operasi standard SOP semasa pandemik COVID-19 kepada peserta program. Pada program dianggarkan selesai pada jam 11 pagi dan majlis penutup program dan penyampaian cenderamata kepada ahli panel jemputan akan diserahkan oleh pengerusi lah. Sesi bergambar dan diakhiri dengan sesi bergambar secara maya, screenshot. Itu sahaja. Seterusnya anggaran ahli jawatan kuasa akan diterangkan oleh sahabat saya lah, Sabrina. Baik, anggaran perbelanjaan projek tersebut adalah anggaran peruntukan yang dipohonlah oleh pelajar sepanjang program langsung, iaitu kita ada bayaran cenderahati dan hamper untuk panel jemputan seramai seorang iaitu 150. Bayaran pelbagai iaitu sewaan peralatan dan sewaan tempat yang kita anggarkan semua sekali harga 100 dan jumlah poster digital juga kita buat iaitu sebanyak RM50 untuk satu keping. Jumlah kesemuanya hanyalah RM300. Seterusnya untuk ahli jawatan kuasa. Okey. Saya sambung pula untuk berkenaan dengan ahli jawatan kuasa ni. So apa yang kita buat secara saya rasa draft ni secara apa yang kita bincangkan secara dalam kumpulan. So daripada penyelaras tu kita starting daripada penyelaras. Penyelaras ni adalah daripada Profesor Madya Dr. Mazzilah binti Mahsin, dan kita punya penasihat sendiri adalah kita orang punya pensyarah iaitu Encik Nik Alif Hakimi bin Nik Muhammad Fazil sendiri, dan diikuti oleh pengurusi kita punya kumpulan kecil ni lah. Kumpulan kecil ni pengurusi tu oleh Muhammad Zul Halimi bin Yusof. Dan untuk tambahan sedikit, pengurusi kita ni memang bertugas di IPD Kota Tinggi.
Jadi kalau pensyarah ataupun siapa yang melihat kita orang punya inilah pembentangan ni, so dalam tentatif pertama tadi pada jam pukul 8 pagi tu memang kita macam rancangkan pengerusi sendiri akan bertemu dengan panel. Bukan sebab nak bersemuka walaupun ditegang untuk bersemuka, tapi secara kebetulan kita orang punya pengerusi itu adalah memang bertugas sama-sama di IPD Kota Tinggi. Jadinya kami berharap tak ada isu pertikaian pengerusi perlu bertemu dengan panel ataupun sebagainya lah. So, saya nak highlightkan dekat sini. Mana bukan kita datang pengerusi itu daripada luar, memang pengerusi kami ni memang betul-betul bertugas di IPD Kota Tinggi. Jadi dengan panel tu sendiri memang bertugas di IPD Kota Tinggi. So memang kita rancang macam tu lah. Supaya saya nak menerangkan kat sini supaya tak ada pertikaian kenapa nak kena bersemuka. And then saya teruskan lagi. Setiausaha itu ialah saya sendiri, Nur Azami Azhar, diikuti oleh Bendahari Puan Nur Sabrina binti Syariman, dan AJK kita lantik 2 AJK, perhubungan luar dan peralatan 1 AJK diikuti iaitu daripada Puan Yunaina binti Buyung, dan akhir sekali AJK Cenderamata dan Dokumentasi iaitu Encik Bong Kuang Hui. Itu saja kita punya draft ahli jawatan kuasa kami lah. And then kemudian akan disambung oleh jawatan kuasa pelaksana yang akan diberitahu oleh Encik Bong. Dipersilakan. Seterusnya kita pergi kepada jawatan kuasa pelaksana. Jadi dekat sini kita terdapat 8 jawatan kuasa. Antaranya adalah pengerusi program, setiausaha, bendahari, jawatan kuasa dokumentasi, jawatan kuasa peralatan, jawatan kuasa cenderamata dan jawatan kuasa perhubungan luar. Itu adalah antara 8 AJK yang dibentuk untuk program ini, projek ini. Seterusnya saya akan pergi kepada grand chart program kita. Kita akan tengok pada pertemuan pertama, kita pergi kepada perbincangan, di mana perbincangan dan perancangan kertas kerja bersama ahli kumpulan untuk pertemuan pertama, dan seterusnya pergi ke pertemuan kedua, kita ke arah pembentangan dan penambahbaikan kertas kerja bersama pensyarah kita. Dan pada pertemuan ketiga, kita akan pergi kepada tempoh untuk pelaksanaan program ini, di mana kita akan Facebook Live bersama ahli panel jemputan. Dan akhir sekali, pertemuan keempat, kita akan menyerahkan portfolio. Di mana portfolio adalah lengkap, kita akan serahkan kepada pensyarah untuk tindakan selanjutnya. Dan akhir sekali, kita pergi kepada show sokongan, di mana secara keseluruhannya program yang dirancang adalah bertujuan untuk perkongsian ilmu kepada golongan sasar untuk dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Dan kita mengharapkan kertas kerja ini mendapat sokongan daripada pihak Universiti Utara Malaysia UUM untuk diberikan kelulusan kami melaksanakan program tersebut. Dan itu saja. Okey. Saya tambah sikitlah. Untuk apa yang melihat ni, saya rasa lebih kepada senik, iaitu kita orang punya pensyarah secara keseluruhannya. Jadi saya nak highlightkan kepada show sokongan ni lah. Program kami ni nampak lebih macam tampak ringkas lah. Tapi kami percaya memang akan, walaupun tak banyak, tapi pastinya akan beri impak lah kepada kita orang punya peserta lah, dan kepada kami sendiri. Walhal kami sendiri pun kadang-kadang alpa dengan SOP ni lah. Dan sekiranya ada apa-apa yang nampaknya boleh diperbaiki ataupun cadangan yang senik sendiri perasan dengan melihat kita orang punya pembentangan ni, harap senik boleh berkomunikasi dengan kami dan membantu kami untuk menambah baik lagi lah. Dan akhir kata daripada saya setiausaha, saya harap sangat kita orang punya perancangan ni diterima dan juga diberi kelulusan lah. Dan saya rasa lebih afdal
penutupan secara penuhnya daripada pengurusi kami lah. Tuan Halimi kita yang tengah tengok secara sangat fokus tu, sila mari kata putus kata-kata penutup untuk kami ni. Itu saja saya sebagai selaku setiausaha. Terima kasih. Assalamualaikum kepada Senik. Okey, saya selaku pengerusi mewakili semua ahli jawatan kuasa dalam kumpulan 6 ini dalam kerja khusus iaitu tentang pengukuhan prosedur operasi standard SOP semasa pandemik 19. Tadi sebentar tadi kita telah mendengar apa yang telah dikatakan oleh AJK Setiausaha, menyatakan bahawa panel yang terlibat adalah daripada IPD Kuala Tinggi dan saya juga bekerja di IPD Kuala Tinggi. Jadi pertemuan dengan ahli panel tersebut adalah di tempat kerja sendiri dan live pada sekiranya sekiranya kami punya kerja ini diterima oleh Senik, jadi kami akan buat live lah. Kami akan buat live dan panel sendiri pun akan buka live dalam Facebook dia. Jadi kami target dalam anggaran dalam 20 peserta dan jika lebih daripada 20 peserta itu adalah sagu hati lah daripada pendengar-pendengar dan daripada viewer yang ingin mengetahui apa itu pengukuhan dan apa itu peranan penguatkuasaan dalam pematuhan SOP yang dijalankan terutamanya di daerah Kota Tinggi. So kami tidak memilih ke semua tempat, jadi kami memilih hanya di daerah Kota Tinggi memandangkan ahli panel tersebut bertugas sebagai penguatkuasa bagi pematuhan SOP di dalam daerah Kota Tinggi. Okey. Jadi dalam banyak-banyak AJK ni ada apa-apa tambahan lagi untuk kita masukkan dalam kertas kerja lagi? Kalau ada tak ada apa-apa tambahan, kita boleh tangguhkan meeting pada malam ini. Kalau ada boleh bagi tahu untuk dicatat dan diminitkan oleh setiausaha. Saya okey kot. Bertangan ni. Okey. Setakat ni okey. Okey. Ni pelaksanaan okey. Pelaksanaan okey setakat ni. Cukup padat, cukup ringkas, cukup padu untuk okey. Kita boleh tamatkanlah kita punya pembincangan panjang sangat dah ni. Terima kasih.